Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni kita boleh bertemu dalam satu kuliah universiti terbuka anak muda yang kita namakan bermula sesi ini insya-Allah. Jadi cadangannya perkara ini kita akan teruskan setiap minggu yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan sahabat saya, saudara Imran Rashid. Dan kita akan menyentuh isu-isu berkaitan falsafah politik, falsafah moral dan sosial. Dan perkara ini yang kami kira sangat penting untuk diketahui oleh terutamanya masyarakat di Malaysia yang saya kira kurang mendalami perkara-perkara seperti ini. Kerana apa? Kerana saya nak mulakan dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa darjat. Bermakna saudara, sahabat-sahabat sekalian, ilmu ni sangat penting. Tak kisah ilmu itu dari mana pun, asalkan ilmu itu memberi manfaat, maka ambillah. Jadi sahabat sekalian, ini falsafah di sebalik pembentukan universiti terbuka yang kita jalankan pada hari ini dan juga siri-siri seterusnya insya-Allah. Sejarahnya perkara ini hanya bermula ketika saya mulakan dengan kuliah falsafah politik semester lepas. Tetapi disebabkan ada permintaan dan juga saya juga rasa berminat untuk jalankan program macam ni, maka saya minta kerjasama daripada Imran dan alhamdulillah kami insya-Allah akan bekerjasama untuk sesi universiti terbuka minggu ini dan minggu-minggu akan datang. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan mulakan dengan apa yang salah satu idea yang menjadi asas dalam falsafah moral dan juga falsafah politik, dan kesannya ada juga dalam teori-teori ekonomi dan membentuk sekolah-sekolah dan pemikiran-pemikiran serta mazhab-mazhab ekonomi pada hari ini. Baik, jadi hari ini tajuknya kebebasan tinjauan atas libertarianisme. Kita akan tengok macam mana libertarian melihat idea-idea kebebasan ini dan apa kelemahan-kelemahan yang ada pada libertarianisme pada hari ini. Kalau kuliah yang lepas saya ambil masa 2 jam. Tapi kuliah kali ini insya-Allah kita akan pendekkan menjadi masa sejam saja insya-Allah. Dan kalau ada siapa-siapa nak sampaikan persoalan, bolehlah utarakan di bahagian chat di Ustream masing-masing. Dan disebabkan saya dah ada seorang pembantu, maka insya-Allah kita sesi soal jawab akan berjalan dengan lancar lah. Macam mana Imran? Okey. Baik. Jadi yang pertama kita kena ketahui bahawa libertarian ini satu teori yang secara relatif agak baru. Dia bukan teori yang sudah lama beribu-ribu tahun, tidak. Dia agak baru, merupakan warisan daripada teori liberalisme klasik sehinggalah kepada pasca liberalisme, dan hari ini daripada akar itu muncul libertarianisme. Apa itu libertarianisme? Nanti kita akan tengok secara mendalam apa yang ada dalam libertarianisme dan bagaimana konsep-konsep ini membentuk teori keadilan di bawah lembayung libertarianisme, membentuk teori politik di bawah lembayung ini, dan juga membentuk mazhab ekonomi di bawah libertarian. Jadi kita akan mulakan dengan apa asas yang ada dalam pemikiran libertarianisme. Baik, jadi kita asas yang paling mendasar dalam setiap cabang libertarianisme, sebab dalam libertarian ni ada beberapa cabang. Dan kita akan bincangkan beberapa cabang-cabang yang besar dalam libertarianisme ini sedikit masa nanti insya-Allah. Baik, yang paling besar ialah, yang pertama ialah self-ownership. Self-ownership ini maknanya pemilikan diri sendiri. Maknanya diri saya yang miliki, bukan orang lain yang miliki. Baik, analogi mudah, penulis-penulis libertarian menganalogikan bagaimana kita memiliki diri sendiri ini ialah bagaimana kita, dengan cara yang sama bagaimana kita memiliki benda. Contohnya bagaimana saya memiliki buku ini sama dengan bagaimana saya memiliki diri saya.
Bagaimana? Dengan cara yang bagaimana? Baik, pertama dengan cara mempunyai control rights to use it. Mempunyai control rights. Control rights ini pula apa benda? Right to use it. Yang pertama, hak untuk menggunakan benda itu. Dan yang kedua, claim right on others who use it without your consent. Maknanya, kalau orang lain menggunakan barang anda tanpa kebenaran anda, maknanya anda ada hak untuk tuntut semula barang anda itu, disebabkan barang itu milik anda. Sama dengan dalam idea libertarian, kita memiliki diri kita seperti mana kita memiliki benda yang merupakan milik kita. Itu salah satu yang membentuk idea self-ownership. Baik, yang kedua, right to transfer rights. Hak untuk memindahkan hak. Apa maksud hak untuk memindahkan hak ini, sahabat-sahabat? Maknanya, kita memiliki sesuatu dan kemudian kita ada hak untuk memindahkan hak kita itu kepada orang lain. Sebagai contoh, saya memiliki buku dan saya nak pindahkan hak kepada orang lain. Saya bagi, sama ada saya bagi buku tu kepada orang lain, ataupun saya pinjamkan dia kepada orang lain, ataupun orang lain tu beli buku tu daripada saya, maka hak itu dah dipindahkan kepada orang lain. Itu maksudnya rights to transfer rights. Baik. Yang ketiga, immunity to non-consensual laws. Maknanya kita ada immunity terhadap kehilangan benda itu yang bukan berdasarkan kerelaan ataupun keredaan kita. Kalaulah buku, sebagai contoh, buku yang tadi ni, kalaulah hilang, kita ada immunity. Maknanya kita ada hak untuk tuntut kehilangan buku kita itu, sama ada dicuri ataupun hilang. Maknanya kita ada hak untuk mengatakan buku milik aku itu hilang. Dan benda daripada sini akan muncul beberapa perbahasan yang lain berkenaan dengan violation of rights dan sebagainya. Dan basically dalam libertarian ni banyak perbahasan melibatkan hak asasi, melibatkan rights. Hak untuk menjadi gay sebagai contoh. Hak untuk menyebut, mengatakan benda-benda yang sensitif sebagai contoh. Banyak berkaitan dengan hak asasi manusia dan apa itu hak. Dalam perbahasan libertarian banyak perkara yang sebegini. Baik, selepas immunity, yang seterusnya rights to compensation. Hak untuk mendapatkan pampasan, mendapatkan gantian kalau benda yang kita miliki itu hilang ataupun dicuri dan sebagainya. Dan rights to compensation ini di bawah lembayung teori politik, kita akan tengok perbahasan libertarian. Macam mana libertarian bahaskan, adakah dalam undang-undang siapa yang patut jalankan penguatkuasaan undang-undang. Boleh tak kalau saya curi barang Imran, kemudian polis datang tangkap Imran? Ada cabang libertarian kata polis tak boleh buat kerja tu. Kalau barang saya kena curi, saya yang kena pi pukul Imran. Ada yang kata begitu. Jadi kita akan tengok sedikit masa lagi. Baik. Sebab setiap idea asas dalam kerangka libertarian ini sangat penting untuk akhirnya kita mengetahui macam mana teori politik itu terhasil, macam mana mazhab ekonomi tersebut terhasil, macam mana falsafah moral tersebut terhasil dan sebagainya. Baik. Seterusnya yang terakhir untuk asas libertarian. Selepas ini ada lagi. Dan seterusnya yang terakhir untuk asas dalam libertarian ialah enforcement to use force. Ialah enforcement right. Maksud enforcement right ni ialah to use force to prevent violation. Maknanya bila kita ada hak terhadap sesuatu, kita ada hak untuk menggunakan force, menggunakan apa? Force, paksaan, menggunakan benda yang bersifat coercive, bersifat melanggar, mencabuli hak orang lain supaya hak kita itu tidak tercabul. Macam tu. Jadi benda ni pun banyak perbahasan yang akan kita tengok sebentar lagi secara ringkas, insya-Allah. Baik. Seterusnya, telah saya katakan sebentar tadi bahawa libertarianisme ini merupakan satu justice theory, teori keadilan. Bagaimana keadilan ini dapat dijalankan? Baik, perlu diingat di sini bahawa teori politik ialah berkenaan dengan
bagaimana satu-satu pemerintahan itu wajar dijalankan. Jadi kita kena memahami kerangka faham politik dengan lebih luas, bukan sekadar politik partisan seperti di Malaysia dan sebagainya. Sebab itu dalam perbahasan falsafah politik, parti-parti politik ataupun demokrasi itu hanyalah satu perbahasan kecil. Ada banyak lagi perbahasan besar. Dia salah satu perbahasan besar. Dia salah satu perbahasan besar, tetapi ada banyak lagi perbahasan-perbahasan lain yang besar yang perlu kita teliti untuk kita capai kepada teori-teori politik yang banyak itu. Kenapa? Disebabkan kita mahu ahli-ahli falsafah politik ini mahu mencari cara yang terbaik supaya masyarakat dapat diperintah dengan cara yang terbaik. Baik. Seterusnya, bila saya dah sebut bahawa libertarian ini merupakan rights justice theory, salah satu teori keadilan, saya juga kena sebut bahawa bila dia satu teori keadilan, maka dalam perbahasan keadilan yang disebut oleh para libertarian ini, isu rights, isu hak merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Baik, seterusnya, sekarang kita tengok kepada bagaimana libertarian menanggapi persoalan antara rakyat dan juga negara, between people and the state. Jadi, adakah negara boleh menjalankan undang-undang untuk menangkap orang yang mencuri? Kalau boleh, kenapa? Kalau tak boleh, kenapa? Adakah negara boleh menggunakan polis untuk menangkap orang jahat? Kalau boleh, kenapa? Kalau tak boleh, kenapa? Baik. Kemudian akhir sekali, selepas ini kita akan tengok macam mana pengaruh libertarian ini dalam mazhab-mazhab ekonomi. Seperti yang kalau sahabat-sahabat semua tahu, saya nak perkenalkan antara pemikir-pemikir libertarian dalam bidang ekonomi. Antaranya Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Milton Friedman, Friedrich Hayek dan sebagainya. Dan saya nak bawa, bila kita sebut tentang self ownership sebentar tadi, saya nak ulang sekali lagi self ownership sebentar tadi, kita dapat ringkaskan bahawa bila kita sebut self ownership ini, kita dapat katakan one fully owns himself. Maknanya seseorang itu memiliki dirinya secara sepenuhnya. Maknanya orang lain tak ada hak ke atas diri dia. Dia pun tak ada hak ke atas orang lain. Tetapi pada masa-masa tertentu, ada benda yang dibolehkan supaya seorang itu mencabuli hak orang lain, dan benda-benda ini yang akan mencetuskan banyak perbahasan dalam cabang-cabang libertarian yang lain. Baik. Sebelum kita pergi jauh, maka saya nak perkenalkan dulu dalam asas libertarian. Bila kita sebut tentang hak, kita sebut tentang rights, maka kita mengatakan bahawa setiap orang itu memiliki diri dia secara sepenuhnya, dan dengan itu dia berhak buat apa saja selagi apa yang dia buat itu tidak mencabuli hak orang lain. Baik. Kemudian saya nak perkenalkan negative and positive freedom supaya kita lebih mudah untuk faham apa sebenarnya yang ada dalam perbahasan libertarian ini. Ada seorang pemikir dalam falsafah politik, dia banyak tulis tentang keadilan, tentang hak dan sebagainya, yang namanya Isaiah Berlin. Saya ingat Tony Blair pernah tulis surat dekat dia, yang profesor falsafah politik saya kata kalau waktu itu Tony Blair tulis surat dekat Isaiah Berlin ni untuk bertanyakan macam mana cara yang terbaik untuk memerintah sebuah negara. Macam tu lah lebih kurang, kan? Tapi pada waktu itu Isaiah Berlin terlalu tua dan sudah hampir kepada kematian dia. Tapi dan dia tidak dapat membalas surat Tony Blair tersebut. Kemudian profesor saya berseloroh mengatakan bahawa kalaulah dia balas surat Tony Blair, pastinya apa yang dia tulis ialah dia nak perli Tony Blair punya naif dalam memahami falsafah politik. Itu kita tak tahulah sebab dia tak pernah balas pun surat tu. Baik. Seterusnya, kita akan teruskan kepada macam mana sikap-sikap libertarian untuk menanggapi
persoalan-persoalan yang melibatkan pemerintahan, melibatkan bagaimana sebuah negara menjalankan undang-undang dan sebagainya. Baik, yang pertama kita tengok kepada libertarian yang jenis radical pacifist. Radical pacifist ini radical pacifist ni idea dia ialah setiap orang, setiap agent mempunyai absolute immunity from coercion. Maknanya setiap orang ni ada immunity penuh terhadap apa-apa benda yang violate dia punya right, yang mencabuli dia punya hak. Never permissible to use force against somebody without her permission. Maknanya dalam apa-apa keadaan, setiap orang tidak dibenarkan untuk masuk campur dalam hak orang lain tanpa kebenaran orang yang dicabuli haknya tersebut. Maka saya nak bawa dua persoalan di sini untuk kita sama-sama tengok nanti melalui beberapa sudut pandang libertarian yang berbeza. Baik, soalan yang pertama ialah kalau satu hari ada kawan saya nak lintas jalan. Maka saya ada di sebelah dia. Dia terus lintas jalan. Bila dia lintas jalan, ada kereta nak mai, langgar dia. Maka dalam masa yang sama, saya pun tolak kawan saya ke tepi jalan, maka kereta pun tak langgar dia dan dia pun selamat. Tetapi persoalannya di sini, adakah apa yang saya buat itu mencabuli haknya untuk melintas jalan? Itu persoalannya. Baik. Yang kedua, katakan saya ada seorang kawan. Kawan saya ini seorang perokok. Dia suka isap rokok. Maka satu hari dia cakap kepada saya, hari ni aku nak usaha untuk berhenti merokok lah. Kawan saya kata dia nak berhenti merokok. Okey, tak apa, okey, tak nak masalah. Hari seterusnya dia cakap dekat saya bahawa dia dah tak tahan, dah ketagih, dah gian, tak tahan. Dan rokok dah ada depan dia. Kemudian apa yang saya buat? Saya ambil rokok itu dan saya buang. Persoalannya, adakah apa yang saya buat itu mencabul haknya untuk menghisap rokok? Baik. Dua persoalan ini akan sama-sama kita tengok berdasarkan kerangka-kerangka libertarian yang berbeza. Baik, yang pertama ialah radical pacifist. Radical pacifist mengatakan bahawa semua agent ada absolute immunity. Never permissible to use force. Tak boleh menggunakan coercion, tak boleh menggunakan apa-apa elemen pun untuk mencabuli hak orang lain, untuk menghalang dia untuk melakukan apa-apa saja yang dia buat. Without her permission, tanpa dia punya kebenaran. Baik. Yang kedua, yang tadi ada radical pacifist. Yang kedua ni pun pacifist juga, tapi bukan radikal. Yang kedua ialah seorang itu boleh mencabuli hak orang lain. He can enforce. Dia boleh menggunakan apa-apa daya, apa-apa elemen untuk masuk campur dalam hak orang lain. Tetapi bukan orang lain, third party, bukan pihak ketiga yang akan masuk untuk membetulkan benda-benda itu. Baik, saya nak terangkan dengan cara yang mudah, iaitu katakan sahabat saya mencuri barang saya. Okey? Contoh yang tadi, katakan Imran curi barang saya. Maka saya pun ikut idea radical pacifist, saya sendiri yang mesti menuntut kepada Imran. Tak boleh orang lain tuntut kepada Imran. Polis ke siapa ke, tak boleh. Saya saja yang boleh. Sebab kalau orang lain tuntut, maka orang lain itu dikira mencabuli hak Imran. Baik. Maknanya kita perlukan third party. Kita tak boleh third party untuk melakukan untuk mencabul hak orang lain supaya hak orang yang dicabuli pada awal-awal tadi itu terbela. Serabut sikit lah. Tapi ideanya ialah mula-mula seorang tu dicabulkan, haknya dicabul. Contohnya hak harta dia dicabul, harta dia dicuri. Kemudian dia pencuri itu tak boleh dihukum oleh third party, oleh pihak yang lain selain daripada orang yang mula-mula dicabuli haknya tadi. Jadi masalahnya di sini ialah ini bukan janji di third party ya. Janji di third party, janji di third party. Bukan yang tu.
Yang tu kita akan bincang panjang nanti waktu perbahasan waktu forum pelanjauan. Banyak nak komen. Jadi tetapi masalah yang ada di sini ialah yang pertama, macam mana untuk memastikan bahawa orang yang dicabuli hak pada awal-awal itu mempunyai kemahiran, mempunyai kemampuan untuk menjalankan apa yang sepatutnya dijalankan supaya hak dia tadi dikembalikan. Itu persoalan yang paling penting untuk kita tanyakan kepada pandangan pasifis yang menolak enforcement daripada third party ini. Sebagai contoh, kalau barang saya dicuri ataupun lagi dahsyat kawan saya dibunuh. Kalau kawan saya dibunuh, maka secara dalam kerangka masyarakat pada hari ini tidaklah relevan kalau kita sendiri untuk pergi bunuh balik kawan kita itu. Sebab apa? Untuk membela untuk pergi bunuh balik si pembunuh itu untuk membela kawan kita yang telah dibunuh tadi. Tetapi third party mesti datang juga. Sama ada dalam bentuk kita perlukan penyiasatan mereka ataupun kita perlukan mereka untuk menjejaki dan juga menangkap si pencabul yang awal-awal tadi. Dia berlaku ada beberapa dalam salah satu perbahasan dalam libertarian yang pasifis punya idea ini ialah kalaulah seorang itu mencuri barang seseorang, katakanlah kawan saya mencuri barang saya lah, katakan ada seorang tu namanya Ahmad mencuri barang saya. Jadi bila Ahmad mencuri barang saya pun mengupah seorang penyiasat, mengupah orang yang lain supaya Ahmad ni dijejaki dan juga ditangkap. Disebabkan saya tak ada kemampuan untuk menangkap si Ahmad ni. Kemudian Ahmad dia ditangkap. Jadi barang saya yang dicuri itu, RM100. Kos untuk saya membiayai si pembantu saya yang nak menolong menangkap Ahmad ini RM20. Jadi persoalannya, adakah pencuri itu perlu bayar kepada kita RM100 seperti mana duit kita itu yang dia curi, ataupun bayar RM120 kepada kita tambah dengan duit yang saya kena bayar kepada orang yang menolong untuk tangkap Ahmad itu. Baik, ini salah satu lagi perbahasan lah. Ada yang mengatakan Ahmad perlu bayar, ada yang mengatakan Ahmad tak perlu bayar. Ahmad tak perlu bayar duit yang saya dah guna untuk upah tadi. Baik, dalam Libertarianism and the State, salah satu kertas akademik tulisan Peter Valentine, dia sebut dia lebih memilih untuk supaya si pesalah yang telah mencabuli hak pada awal-awal tadi membayar semula sebanyak RM120. RM100 yang dia curi, RM20 yang saya telah bayar kepada orang yang berusaha untuk menangkap dia tadi. Kerana apa? Kerana yang pertama, hak saya telah dicabul oleh dia secara terus. Dan yang kedua, hak saya juga telah dicabul secara tak langsung dengan saya terpaksa mengupah orang lain supaya pergi menangkap dia. Baik, jadi untuk kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, maka mari kita lihat pula kepada apa yang disebut oleh para libertarian yang dari aliran non-pacifist. Tadi pacifist, sekarang ini non-pacifist. Baik, non-pacifist mengatakan bahawa mereka membenarkan third party untuk enforce rights. Maknanya non-pacifist held the idea that kalaulah seorang itu dicabuli haknya, maka dia ada hak untuk dapatkan kembali, untuk dia menuntut kembali hak dia yang telah dicabuli tadi. Sebagai contoh, kalau barang saya telah dicuri, maka saya mengupah orang lain ataupun third party yang lain ataupun polis dan penguat kasar dan sebagainya untuk menangkap penyerang tersebut. Maka non-pacifist membenarkan perkara ini berlaku. Baik, jadi seterusnya, itu secara ringkas. Ada beberapa lagi benda-benda yang lain dari sudut undang-undang, tetapi ini secara sangat ringkas kerana kita nak ringkaskan perbincangan kita. Baik, seterusnya wujud persoalan. Kalaulah idea asas dalam libertarian ialah yang pertama,
fully own oneself. Itu fully own oneself. Dan daripada fully own oneself itu, seorang itu bila dia memiliki sesuatu, maka pemilikan dia terhadap sesuatu itu merupakan pemilikan yang mutlak. Maknanya, di sini muncul lagi perbahasan-perbahasan, iaitu kalau dia memiliki harta, adakah wajar dia dikenakan cukai? Maka kalaulah dia nak dikenakan cukai, wujud lagi pertanyaan, cukai itu adakah mesti dengan kebenaran rakyat yang dikenakan cukai ataupun tidak? Kalaulah dengan kebenaran, banyak mana yang patut kita kenakan cukai? Banyak mana yang menjadikan hak seseorang itu terhadap harta akan dicabul? Jadi banyak persoalan yang timbul daripada isu hak terhadap sesuatu pemilikan. Baik, sekarang kita dah jelas bahawa dalam libertarian, seseorang itu bila dia memiliki sesuatu harta, maka dia memiliki secara sepenuhnya. Pemilikan dia ialah pemilikan yang mutlak. Dalam banyak-banyak teori politik, falsafah moral dan sebagainya, libertarian ini antara yang menegakkan hujah terkuat. Bukan hujah itu kuat. Kuat menegakkan hujah bahawa pemilikan seseorang terhadap sesuatu benda itu bersifat mutlak. Dengan beberapa consideration yang lain. Sebab ada yang mengatakan bahawa mutlak itu bukan mutlak 100%, tetapi ada bahagian yang perlu diberi perhatian yang berbeza. Baik. Maka, bila kita dah faham yang itu, maka kita pun perlu bertanya, apa jadi kepada unowned resources? Apa jadi kepada hasil bumi yang tidak dimiliki oleh sesiapa? Apa jadi kepada bila keluar minyak daripada perairan negeri Kelantan, royalty patut dapat kepada negeri Kelantan ataupun tidak? Apa jadi keluar minyak daripada kerajaan negeri Sabah, daripada perairan negeri Sabah dan Sarawak, adakah negeri Sabah dan Sarawak wajar dapat royalty ataupun tidak? Isu royalty ini isu yang menarik untuk diperbahaskan. Kalau mengikut perjanjian Petronas tahun 1970-an yang saya yakin telah diperjelaskan oleh Kuli secara mendalam tentang perkara ini, bahawa perjanjian itu ini selingan. Sekejap lagi kita sambung libertarian ini. Bahawa perjanjian itu dengan jelas mengatakan bahawa setiap negeri yang ada hasil petroleum di perairan dia wajar diberikan royalty. Bukan wajar, mesti diberikan royalty oleh kerajaan persekutuan. Jadi sebanyak berapa persentage yang telah dipersetujui lah. Baik. Dan perkara ini telah jelas. Yang Najib dia buat Suruhanjaya tu buat apa? Tak tahu. Ngarut tu. Baik. Seterusnya, selingan sudah habis, maka kita sambung. Perbahasan tentang libertarian yang telah kita bermula daripada pukul 10 tadi, waktu UK. Baik. Persoalan yang kita nak cuba masuk sekarang ialah, kalaulah ada unowned resources, kalaulah ada hutan yang masih dara, kalaulah ada benda itu yang bukan milik sesiapa, macam mana benda itu nak digunakan? Sebab tadi kita ada bincang tentang pemilikan, tapi sekarang bila benda itu tak dimiliki oleh sesiapa, maka macam mana nak buat? Jadi sekarang ini dalam lembayung libertarian yang besar itu ada beberapa cabang yang banyaklah membahaskan macam mana sepatutnya benda-benda ini digunakan dan juga diagihkan, adakah perlu disimpan saja dan sebagainya. Baik. Saya nak bawa perbahasan daripada 3 sudut pandang sahaja. Ada lagi yang lain, tetapi saya nak bawa 3 sahaja, sebab 3 ini bagi saya yang paling signifikan lah. Yang paling signifikan dalam sikap libertarian untuk menanggapi persoalan unused resource, persoalan hasil bumi ataupun apa-apa benda lah yang bukan unused, unowned, benda yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Baik, yang pertama ialah unilateralist.
lagi tidak bercanggah dengan hak orang lain. Bermakna gunakan sahaja, disebabkan benda itu tak digunakan dan setiap orang mempunyai hak ke atas diri dia sendiri, maka gunakan sahaja. Maka boleh digunakan. Yang berlaku percanggahan daripada jalur pemikiran ini ialah seterusnya datang daripada left libertarian. Baik, perlu diingat bahawa bila kita bercakap tentang libertarian, bila kita bercakap tentang liberalism, bila kita bercakap tentang falsafah pasaran bebas dan sebagainya, maka kita selalu menyebut bahawa ini kanan. Kiri ialah selalu kita samakan dengan sosialis, dengan idea teori-teori yang melibatkan pengagihan redistributive justice dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam libertarian ini sendiri ada terbahagi kepada dua, right libertarian dan juga left libertarian. Kita kena ingat bahawa dalam left libertarian dalam left libertarian punya idea menyebut bahawa kita kena ingat bahawa idea ini sangat egalitarian, sebab setiap orang yang nak menggunakan unused resource, yang nak menggunakan resource hasil-hasil bumi yang tak digunakan dan tak dimiliki oleh sesiapa, mesti mendapat consent, mesti mendapat redha daripada penduduk-penduduk daripada tempat tersebut. Baik, ini idea radical left libertarian. Maknanya left libertarian yang radikal, dia bawa idea left, idea leftist, idea golongan kiri, iaitu hang mesti menjaga setiap masyarakat yang ada di situ. Maknanya kena dapat consent daripada daripada anggota masyarakat yang ada di kawasan itu. Kalau kerajaan Malaysia nak ambil minyak di perairan Kelantan, maka kena dapat consent daripada setiap rakyat Kelantan. Maka itulah dia punya perumpamaan dia. Jadi, tapi masalah pandangan ini ialah yang pertama, bagaimana untuk menentukan consent. Baik, dalam kuliah yang lalu kita dah sebut secara mendalam tentang tacit consent dan juga fair play obligation dalam persoalan undang-undang, dalam persoalan justice and rights dalam yang sebelum ini. Persoalannya, kenapa kita perlu mengikut undang-undang? Adakah disebabkan undang-undang itu baik untuk kita, ataupun kita ikut undang-undang hanya kerana dia undang-undang? Kalau undang-undang mengatakan bahawa jangan bawa kereta laju-laju, kita nampak logik bahawa bawa kereta laju-laju, kebarangkalian untuk berlaku kemalangan itu lebih tinggi. Kita nampak logiknya. Kalau undang-undang mengatakan bahawa tak boleh pakai contohnya kalau dekat sekolah asrama kena tuck in. Kenapa kena tuck in? Adakah tak tuck in tu terus mati? Tak ada. Jadi kita tak dapat kita ahli falsafah politik cuba memikirkan apakah penjelasan paling sesuai, penjelasan paling mendekati apakah realiti masyarakat pada waktu itu, kenapa undang-undang itu perlu dipatuhi. Sebab itu muncul dua teori yang besar. Ada lagi teori yang lain. Dua teori yang besar iaitu consent theory dan juga fair play obligations yang telah kita bincang panjang dalam kuliah-kuliah yang lalu. Baik. Consent theory ini saya nak sebut sekali lagi bahawa filsuf yang penting dalam consent theory ini ialah John Locke. Baik. Seterusnya, dalam left libertarian ini ada yang kurang radikal. Yang tadi radikal, yang ni kurang radikal. Yang radikal tadi mengatakan bahawa unowned resource boleh digunakan dengan syarat setiap orang di situ memberikan consent secara valid kalau orang nak guna resource tersebut. Baik, itu yang radikal. Yang tak radikal mendatangkan idea bahawa boleh gunakan without consent resource itu, tetapi appropriation of the resource have to get the consent. Maknanya boleh ambil resource tersebut,
Tetapi untuk menguruskan resource tersebut perlu mendapatkan redha daripada setiap anggota masyarakat itu. Ini juga masalah yang sama, iaitu macam mana untuk mendapatkan consent daripada seluruh anggota masyarakat. Telah merelakan penggunaan benda tersebut. Tetapi benda ini pun ada falasi-falasi yang tersendiri. Tidak ada bantahan, tidak bermaksud mereka rela. Dan benda-benda ini kita dah bincang dalam siri-siri yang lalu. Baik. Seterusnya, saya kira bila kita lawat semula persoalan yang telah saya lontarkan tadi terhadap bagaimana tanggapan libertarian terhadap kebebasan, dan juga bila setiap individu ini bebas, setakat ketiga-tiga aliran ini. Yang pertama radical pacifist, yang kedua pacifist yang less radical, dan yang ketiga ialah non-pacifist. Baik. Jadi para sahabat sekalian, sekali lagi saya ingin ingatkan, kalaulah ada persoalan boleh saja kemukakan di bahagian chat di Ustream tersebut. Baik. Seterusnya, kita akan tengok bagaimana pula libertarian menanggapi persoalan-persoalan redistribution of resource, menanggapi persoalan-persoalan pengurusan hasil mahsul negara. Adakah hasil mahsul itu perlu diuruskan dengan cara kutip cukai kepada rakyat dan bagi kepada rakyat yang lain, ataupun kurangkan cukai dan kurangkan bagi subsidi, atau bagaimana? Baik. Secara ringkas, libertarian across the board kebanyakannya memang menyanggah idea untuk interference of the state in the economy. Maknanya libertarian menentang idea untuk negara ataupun kerajaan campur tangan dalam hal-hal ekonomi, seperti ambil cukai banyak daripada rakyat. Kerana apa? Kerana harta rakyat itu, harta setiap orang itu merupakan pemilikan dia secara mutlak. Hanya sikit saja bahagian yang boleh dicabuli hak dia. Kalau yang lain semua milik dia secara mutlak. Kalau kerajaan nak cukai tanpa dia punya konsen, seperti yang telah kita sebut tadi, ada aliran libertarian mengatakan bahawa itu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pihak kerajaan terhadap rakyat. Jadi seterusnya, untuk saya jelaskan apa yang nak disebut mengenai kebebasan dalam ekonomi dan sebagainya, saya nak bawa apa yang telah Friedrich Hayek tulis dalam The Road to Serfdom. Saya kira yang jelas dalam idea libertarian ialah Ludwig von Mises dalam Man Economy and the State, kalau tak silap tajuk buku dia. Dan yang kedua ialah The Road to Serfdom. Ini yang merupakan dia buku versi ringkasan dalam The Road to Serfdom. Macam mana Friedrich Hayek berhujah menentang campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Dan juga yang kedua Milton Friedman. Ini buku dia, Capitalism and Freedom, yang menyebut bahawa yang juga membawa idea yang lebih kurang sama, iaitu macam mana bila kerajaan campur tangan dalam ekonomi, maka benda ini akan menyebabkan pencabulan hak-hak rakyat, bukan saja dalam ekonomi tetapi juga dalam perkara-perkara lain seperti politik, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi benda ni sangat menarik untuk dibincangkan, kerana perbahasan campur tangan kerajaan dalam ekonomi ini tidak akan sudah daripada dulu sampai insya-Allah sampai kiamat. Sebab di mana saja wujud keperluan,
bahawa benda itu perlu dibantu oleh kerajaan. Dan di mana saja juga wujud keperluan, bahawa bila kerajaan campur tangan, kita perlu memikirkan bahawa perkara ini telah mendatangkan penindasan ataupun pencabulan terhadap hak rakyat. Baik. Maka persoalannya, adakah bagi BRIM RM500 mencabul hak rakyat? Baik. Okey. Pasal persoalan BRIM tu kita masuk dalam bincang belanjawan nanti, InsyaAllah. Baik, seterusnya. Okey. Ekonomi. Kita sebut pasal ekonomi tadi. Secara ringkas, bila libertarian menentang idea campur tangan kerajaan dalam ekonomi, maka apa yang cuba libertarian bawa di sini ialah pencabulan hak terhadap harta, dan juga yang kedua, menafikan hak rakyat untuk memilih. Menafikan hak untuk memilih ini disebut oleh Friedrich Hayek dalam The Road to Serfdom, bahawa kalau kerajaan campur tangan dalam urusan ekonomi rakyat, seperti sediakan subsidi banyak dan sebagainya, maka benda ini akan menafikan hak rakyat untuk memilih benda-benda selain daripada itu. Dia terpaksa pilih apa yang kerajaan bagi. Dan benda ini punya falasi kerana ada sahaja keperluan bahawa kerajaan yang perlu untuk menyediakan perkara-perkara itu. Dia tak sebut secara jelas, dia tak sebut secara terperinci apa benda sebenarnya yang dia menentang, dan apa benda sebenarnya yang perlu juga kerajaan untuk masuk campur. Kerana sentimen yang cuba ditentang oleh Friedrich Hayek dalam tulisan ini ialah, bila Friedrich Hayek menulis buku ini pada tahun 1944, waktu ini Perang Dunia Kedua dah hampir habis. Maka apa yang Friedrich Hayek tulis ialah dia risau apabila kerajaan mengawal ekonomi pada zaman perang, kerajaan juga akan kawal ekonomi pada zaman selepas perang tamat. Kena ingat 1944 ni zaman orang putih dan juga Jepun perang. Jadi ini zaman Perang Dunia Kedua. Apa yang disebut ialah what is good during war is good during peace. Dia cuba menentang idea ini dengan menulis The Road to Serfdom, mengatakan bahawa kalaulah kita tetap dengan idea pengawalan ekonomi oleh kerajaan ini, maka akhirnya kita akan berakhir dengan masyarakat yang menjadi hamba, bukan masyarakat yang bebas. Baik, sekarang kita akan tengok beberapa objection, beberapa kritikan terhadap libertarianisme secara sangat ringkas. Maknanya secara tak berapa nak mendalam, sebab masa kita dah tinggal 5 minit, sebab saya perlu buka kepada persoalan-persoalan kalau ada. Baik. Sekarang yang pertama, bila libertarian menyebut bahawa seorang itu dia akan mempunyai full ownership of himself, itu axiom libertarian yang pertama. Axiom. Axiom. Okey, axiom ini ialah satu kenyataan yang menjadi satu idea yang dipegang untuk menjadi premis dalam satu-satu penghujahan. Baik. Ataupun satu-satu idea. Maka bila kita sebut bahawa yang pertama, axiom dalam libertarian ini, one fully owns himself, maknanya seorang itu dia mesti akan mengutamakan hak diri dia sendiri berbanding hak orang lain. Wujud persoalan di sini, apa akan terjadi kalaulah orang itu ada pada deontologi. Deontologi pun kata benda yang sama. Kalaulah seorang itu ada tanggungjawab yang lain, adakah dia kena memaksimalkan kebaikan terhadap ramai orang? Jadi ini kritikan terhadap utilitarianism. Saya kira ada dalam kuliah nombor 2 atau nombor 3 kalau tak silap. Baik, sekarang ini kita nak tengok terhadap kritikan terhadap libertarian. Maka apa akan berlaku?
kalaulah seorang itu ada obligation terhadap orang lain yang tiba-tiba mencabul hak dia sendiri, maka idea libertarian ni dah jadi tak relevan. Jadi ni salah satu kritikan terhadap libertarian. Jadi sebagai contoh lah, saya bagi contoh macam mana pula takut tak nampak kalau kita ada tanggungjawab terhadap orang lain mencabul hak kita. Sebagai contoh, saya petang ni saya nak tengok TV, tetapi petang ni juga kawan saya perlukan pertolongan di universiti. Mungkin tertinggal Amazon Kindle dan sebagainya dekat library, supaya dia tak perlu balik semula ke rumah. Jadi dia minta saya untuk hantar ke library. Jadi saya nak tengok Naruto ni. Contoh, saya nak tengok Naruto ni. Kawan pula suruh pergi hantar benda kan. Kita tu kawan baik dengan dia kan. Jadi hak saya hari itu sepatutnya tengok Naruto. Tapi kenapa saya pergi hantar Kindle pula dekat dia? Maka ini dah menunjukkan bahawa libertarian punya idea ini tak relevan, kerana ada benda-benda lain yang masuk ke dalam consideration seseorang itu untuk dia melakukan sesuatu. Baik, itu yang pertama. Yang seterusnya ialah it permits voluntary enslavement. Tu dia, permits voluntary enslavement terus kan. Dia membenarkan perhambaan secara sukarela. Saya tahu bahawa penghujahan ini tak berapa nak realistik dalam kerangka masyarakat hari ini. Tetapi kalau kita ikut line of reasoning ni maksudnya dia punya jalur penghujahan. Bukan jalur gemilang. Jalur penghujahan dalam dia punya logik untuk sampai kepada kesimpulan dia punya teori. Okey? Maknanya, baik, bila seseorang itu ada hak terhadap diri dia sendiri untuk apa-apa saja. Imran, tolong ambil ayam. Untuk apa-apa saja untuk dia lakukan dengan diri dia sendiri. Dan orang lain tak boleh untuk masuk dalam dia punya realm of private sphere. Maka kalaulah seseorang itu memilih untuk menjadi hamba kepada orang lain, maka bagaimana? Jadi benda ini merupakan satu lagi kebuntuan yang muncul dalam InsyaAllah minggu depan kuliah yang akan disampaikan oleh saudara Imran, iaitu yang melibatkan demokrasi, model-model demokrasi dalam tradisi barat dan juga dalam tradisi Islam. Ada pihak yang mengatakan bahawa Islam ni dia antitesis kepada demokrasi. Maka minggu depan kita akan tengok macam mana pendirian tersebut. Adakah boleh bertahan daripada orang putih kata critical scrutiny, penilaian secara kritis ataupun tidak. Sedap yang Imran ni. Baik, terusnya sebelum saya akhiri, sahabat-sahabat sekalian, pembentangan yang sangat ringkas ini kerana kita terpaksa pack. Ada banyak lagi objection sebenarnya, terutamanya daripada Amartya Sen. Buku yang dah saya bedah dalam siri yang kelima kalau tak silap yang lalu. Buku ini Development as Freedom dalam bab 3. Dalam bab 3 dia dikenali sebagai teori keadilan. Teori yang meletakkan asas kepada macam mana keadilan dapat dicapai dalam masyarakat. Kita selalu menyebut dengan simplistik bahawa keadilan ni bukan sama rata. Keadilan dalam Islam ialah bersifat ialah maksudnya memberikan hak macam mana? Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Kan? Keadilan barat dia yang sama rata ni. Saya nak ingatkan bahawa dalam tradisi barat,
pun menggunakan definisi yang sama, iaitu giving someone or a group their due. Maknanya memberikan seseorang ataupun satu-satu kumpulan itu hak mereka, sama dengan definisi Islam. Tetapi dia punya penghujahan yang selepas itu ada banyak beza lah. Baik. Dan benda ini mungkin kita akan bahaskan lagi dalam siri-siri akan datang, insya-Allah. Baik, jadi saya buka kepada soalan-soalan. Kalau ada, boleh tuliskan di chat Ustream. Minta tolong Imran. Tak ada soalan? Hampa faham ke tak ni? Tak ada soalan ni? Ada? Baik, kalau tak ada soalan, saya akan sampaikan kata-kata terakhir, lebih kurang 5 minit macam tu sebelum kita berhenti. Baik, insya-Allah program Universiti Terbuka ini bertujuan seperti mana yang telah saya katakan tadi, untuk menyebarkan ilmu insya-Allah kepada sesiapa sahaja yang berminat secara terbuka dan juga secara percuma. Tapi kalau nak bahaskan secara lebih mendalam, bolehlah hantarkan mesej secara peribadi kepada saya ataupun Imran, ataupun boleh hubungi kami di Facebook, email dan sebagainya, ataupun boleh mai jumpa kami secara bersemuka untuk kita bahaskan dengan lebih mendalam. Sebab bila kuliah yang lepas saya buat selama 2 jam, tapi 2 jam itu terlalu lama dan saya takut menzalimi para pendengar sekalian. Jadi kali ini kita pendekkan kepada sejam sahaja. Baik, insya-Allah dalam sesi seterusnya kita akan bahaskan mengenai saya pun minta maaf kerana ada banyak lagi benda yang saya tak sentuh, tapi saya ringkaskan dengan sangat-sangat ringkas untuk hanya sentuh benda-benda yang sangat penting untuk diketahui tentang libertarian sahaja. Ada banyak lagi idea yang ada dalam libertarian dan banyak lagi jalur penghujahan yang dalam libertarian ini. Cabang-cabang pun banyak lagi. Bukan yang tadi saja, tapi yang tadi itu sahaja yang banyak berlaku dalam public discourse, dalam wacana-wacana berkaitan dengan falsafah politik. Dan yang menarik juga ialah sanggahan-sanggahan terhadap libertarian. Saya bawa 2 aja tadi. Yang banyak, yang utama. Yang ada lagi banyak sanggahan-sanggahan ini, boleh baca sendiri. Kalau yang nak mudah dibaca ialah Type Libertarianism dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dalam itu ada beberapa sanggahan yang saya kira diterangkan dalam bahasa yang mudah difahami. Dan dalam buku Amartya Sen ini, saya sangat tertarik dengan sanggahan terhadap idea keadilan yang dibawa oleh libertarian, iaitu bila libertarian mengatakan tentang hak dan keadilan, seolah-olah libertarian menyebut bahawa hanya satu sahaja metodologi yang betul untuk kita menuju kepada keadilan. Apa yang Amartya Sen terangkan selepas itu, saya tak dapat nak terangkan di sini lah. Kita akan terangkan kalau ada yang berminat nanti, insya-Allah. Baik. Dan kalau untuk buku-buku yang penting, untuk kita mendalami lagi perkara ini, saya nak yang pertama saya nak promote buku John Stuart Mill. John Stuart Mill ini saya dah sebut dalam kuliah utilitarian yang lalu, sebab salah satu idea John Stuart Mill, tulisan John Stuart Mill ialah utilitarianism. Dia menjawab tuduhan-tuduhan terhadap utilitarianism dan menggariskan utilitarianism dari sudut pandang John Stuart Mill sendiri. Oh, kamera baru ni. Baik. Dan dalam kuliah demokrasi hari itu pun saya ada sebut tentang John Stuart Mill, iaitu macam mana idea John Stuart Mill terhadap representative government. Dan ini yang pertama, On Liberty, karya yang saya kira sangat penting untuk dibaca untuk faham liberalism. Dan juga yang selepas itu dia punya warisan dia iaitu libertarian. Baik. Kemudian Development as Freedom, yang mana yang saya dah bedah dalam sesi yang lalu. Kemudian The Road to Serfdom, yang merupakan satu kritikan keras Hayek terhadap campur tangan kerajaan dalam ekonomi.
pada masa itu. Dan kemudian Capitalism and Freedom yang ditulis oleh Milton Friedman, yang menyebut bahawa kalau kerajaan campur tangan dalam ekonomi, akhirnya kebebasan rakyat secara keseluruhan akan tergadai. Dan seterusnya saya nak baca lagi buku ni. Setakat yang saya baca, dia ada dua idea besar dalam liberalism, iaitu yang pertama ialah idea John Rawls, iaitu perfectionist liberalism, dan yang kedua idea yang menyebut bahawa tak, idea John Rawls, dan juga yang kedua ialah idea perfectionist liberalism. Tetapi toleration, essays concerning toleration, kan Imran? Essays concerning toleration. Kena ingat John Locke ada dua. Satu, a letter concerning toleration, dan yang kedua an essay concerning toleration. Apa beza dia? A letter kita kena tengok dinamik pemikiran John Locke, iaitu yang pertama, waktu fasa pertama hidup dia ada dua fasa. Fasa pertama hidup dia menyokong despotisme dan menyokong monarki, pemerintahan monarki pada waktu itu. Tapi selepas dia keluar ke tengah masyarakat, maka dia mula sedar bahawa pemerintahan yang lebih baik ialah pemerintahan demokrasi. Dan sebelum itu, waktu dia menyokong monarki, dia menulis a letter on toleration. Waktu itu menunjukkan sokongan dia terhadap idea-idea monarki seperti yang ditulis oleh Robert Filmer dan sebagainya. Dan Robert Filmer ada ditengok daripada John Locke ialah dia merupakan perintis kepada idea demokratik. Jadi insya-Allah saya akan sambung kepada Imran dah buat muka. Jangan main tu. Tunggu aku explain, nanti. Okey. Jadi insya-Allah yang ni saya akan terangkan cara lebih mendalam dalam kuliah siri ketiga, yang insya-Allah akan saya sampaikan dengan tajuk memahami wacana sekularisasi. Teaser, saya nak bagi teaser sikit, iaitu apa itu wacana sekularisasi. Kita selalu memahami, samalah, kita selalu memahami sekularisme dan juga sekularisasi dengan satu pemahaman yang bersifat simplistik. Tetapi kita tak tengok macam mana sekularisasi itu berlaku. Kita tak tengok macam mana idea sekularisasi ini muncul dan sebagainya. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan bersama dengan Imran. Imran akan bentangkan tentang demokrasi. Saya akan bentangkan selepas itu tentang liberal demokrasi dalam masyarakat Muslim. Dan selepas itu Imran akan bentangkan tentang cinta dan seks dari sudut pandangan falsafah.
beza libertarian dengan free market. Oi, beza libertarian dengan free market. Okey. Baik. Secara mudah. Sebentar. Okey. Secara mudah, beza libertarian dengan free market ini terletak pada sikap libertarian terhadap campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Kerana free market, ada pemikir-pemikir free market yang membenarkan free market ini. Libertarian ini satu mazhab yang di bawah lembayung free market yang agak ekstrim lah. Kalau kita nak bentukkan satu spektrum dalam free market tu, antara yang ekstrim menentang campur tangan kerajaan ialah libertarian. Okey, jelas kah? Kepada yang bertanya,